Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah murid-murid, kali ini kita bertemu dalam Flip Classroom Sains tahun 4 dan tajuk kita pada kali ini ialah sifat cahaya. Objektif pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk menganalisis sifat cahaya bergerak lurus dengan pemerhatian 1 hingga 2 media atau aktiviti. Kedua, membuat hubung kait jenis bahan dan kejelasan bayang-bayang yang terhasil. Ketiga, menentukan 1 hingga 2 faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang melalui eksperimen. Keempat, menentukan 1 hingga 2 faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang melalui eksperimen. Kriteria kejayaan kita pada kali ini: pertama, memerhati dan membuat kesimpulan aktiviti untuk membuktikan cahaya bergerak lurus. Kedua, menyatakan bahan luk sinar, luk cahaya dan legap berdasarkan kejelasan bayang-bayang. Ketiga, memerhati dan membuat kesimpulan eksperimen menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Baiklah murid-murid, untuk tajuk ini, murid-murid perlu mengenal pasti sifat-sifat cahaya. Ada beberapa sifat-sifat cahaya yang murid-murid perlu kenal pasti. Yang pertama ialah cahaya bergerak lurus. Apakah yang dimaksudkan dengan cahaya bergerak lurus? Baiklah murid-murid, cuba perhatikan gambar-gambar ini. Apakah yang dapat murid-murid perhatikan? Ya, murid-murid dapat melihat sinar cahaya pada gambar-gambar ini. Sinar cahaya itu adalah dalam keadaan lurus. Ini adalah contoh-contoh menunjukkan bahawa cahaya bergerak lurus. Pemandangan daripada kawasan hutan menunjukkan cahaya bergerak lurus. Manakala cahaya lampu kereta ini dan cahaya daripada helikopter ini juga menunjukkan cahaya bergerak lurus. Bagaimana kita nak membuktikan bahawa cahaya itu bergerak lurus? Baiklah, kita laksanakan sedikit eksperimen untuk membuktikan cahaya bergerak lurus. Eksperimennya adalah seperti berikut. 3 keping cardboard disusun. Cardboard A, cardboard B dan cardboard C. Di tengah-tengah cardboard tersebut terdapat lubang kecil. Kemudian, letakkan lampu suluh seperti rajah di sebelah dan nyalakan lampu suluh tersebut. Catatkan pemerhatian kamu apabila melihat melalui cardboard C. Apakah yang dapat diperhatikan daripada eksperimen ini? Pemerhatian pertamanya ialah cahaya lampu dapat dilihat. Kemudian, gerakkan sedikit cardboard B ke tepi ke kiri atau ke kanan dan catatkan pemerhatian kamu. Cardboard B digerakkan sedikit sama ada ke kiri atau ke kanan. Apakah pemerhatian dapat dibuat? Pemerhatiannya ialah, ya, cahaya lampu suluh tidak dapat dilihat. Ini adalah membuktikan bahawa cahaya bergerak lurus. Cardboard B digerakkan sedikit menyebabkan cahaya tadi tidak dapat melalui lubang pada cardboard B. Ini adalah inference kepada pemerhatian yang kedua, menunjukkan bahawa kerana cahaya bergerak lurus. Kesimpulannya ialah cahaya bergerak lurus. Apabila sesuatu objek, terutama sekali objek legap, menghalang cahaya, maka cahaya tidak dapat dilihat. Ini membuktikan bahawa cahaya bergerak lurus. Baiklah murid-murid, seterusnya ialah bagaimanakah kita melihat kejelasan bayang-bayang yang terhasil daripada. Baiklah murid-murid, seterusnya ialah bagaimana pula dengan kejelasan bayang-bayang. Bagaimana bayang-bayang terhasil? Bayang-bayang terhasil apabila cahaya tidak dapat menembusi sesuatu objek legap, maka terhasillah bayang-bayang. Sebagai contoh objek legap ialah seperti buku, kotak dan dinding, maka bayang-bayang akan terhasil. Baiklah murid-murid, bagaimanakah kita melihat kejelasan bayang-bayang? Kita laksanakan penyiasatan seperti gambar rajah ini. Terdapat 3 jenis objek: objek X, objek Y dan objek Z. Objek ini diletakkan di hadapan daun. Kemudian, murid-murid perhatikan apakah perbezaan di antara kejelasan
Kemudian murid-murid perhatikan daun sama ada dapat dilihat atau tidak melalui objek-objek tersebut. Baiklah murid-murid, keputusannya jelas menunjukkan bahawa objek X kita dapat melihat dengan jelas, manakala objek Y kabur dan objek Z langsung tidak kelihatan. Boleh tak murid-murid kenal pasti apakah objek X, Y dan Z ini di antara bahan-bahan ini? Kad manila, plastik jernih dan plastik warna. Kad manila adalah objek Z. Plastik jernih adalah objek X. Dan plastik warna adalah objek Y. Baiklah murid-murid, plastik jernih membenarkan semua cahaya menembusinya, menyebabkan kita dapat melihat daun itu dengan jelas. Ini disebut sebagai bahan luksina. Bahan luksina tidak akan menghasilkan bayang-bayang. Kemudian, plastik warna pula hanya membenarkan sebahagian cahaya menembusinya, menyebabkan kita hanya dapat melihat secara kabur daun tersebut. Objek Y ini dikenali sebagai objek gelap cahaya. Dan manakala kad manila tidak membenarkan cahaya menembusinya, menyebabkan kita tidak dapat melihat daun melalui objek Z. Objek Z ini adalah dikenali sebagai objek legap. Baiklah murid-murid, daripada ketiga-tiga jenis objek ini, dapatlah kita buat kesimpulan bahawa objek legap ialah objek yang menghasilkan bayang-bayang yang lebih jelas berbanding objek itu luk cahaya dan luk sinar. Baiklah murid-murid, apakah faktor yang mempengaruhi pula saiz bayang-bayang? Saiz bayang-bayang boleh menjadi besar dan kecil. Apakah yang menyebabkan saiz bayang-bayang menjadi besar dan kecil? Kita perhatikan situasi penyiasatan satu ini. Terdapat lampu sulur yang merupakan sumber cahaya, objek dan skrin. Penyiasatan ini adalah untuk membuktikan apakah faktor yang mempengaruhi besar atau kecil saiz bayang-bayang objek. Baiklah murid-murid, kita kenal pasti dahulu pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Pemboleh ubah dimanipulasi dalam eksperimen ini adalah jarak di antara lampu sulur dan objek. Jarak ini akan diubah dalam penyiasatan ini. Lampu sulur akan digerakkan sama ada mendekati objek atau menjauhi objek untuk mengubah jarak. Seterusnya, pemboleh ubah bergerak balas pula ialah saiz bayang-bayang yang terhasil pada skrin. Dan pemboleh ubah dimalarkan ialah jarak di antara objek dan skrin. Jarak di antara objek dan skrin kita tidak perlu ubah. Baiklah murid-murid, apakah pemerhatian apabila lampu sulur dijauhkan daripada objek? Pemerhatiannya ialah saiz bayang-bayang menjadi semakin kecil. Baiklah, untuk memudahkan kefahaman murid-murid, apabila jarak lampu sulur semakin jauh daripada objek, menunjukkan bahawa objek mendapat sedikit cahaya. Apabila sedikit sahaja cahaya yang objek dapat daripada lampu sulur, maka bayang-bayang yang terhasil adalah kecil. Hipotesis yang boleh kita buat dalam eksperimen ini ialah semakin bertambah jarak di antara lampu sulur dan objek, semakin berkurang saiz bayang-bayang. Begitu juga sebaliknya, apabila lampu sulur ini didekatkan dengan objek, iaitu jarak di antara lampu sulur dan objek semakin berkurang, apa yang akan terjadi pada saiz bayang-bayang? Ya, saiz bayang-bayang akan menjadi semakin besar. Ini adalah kerana jarak di antara lampu sulur dan objek berkurang. Objek dekat dengan lampu sulur. Apabila dekat dengan lampu sulur, cahaya dapat diterima lebih banyak pada objek. Apabila cahaya banyak diterima oleh objek, maka bayang-bayang terhasil menjadi besar. Baiklah murid-murid, kita lihat pula situasi yang kedua. Kali ini, pemboleh ubah dimanipulasi kita ubah kepada jarak di antara objek dan skrin.
Manakala jarak di antara lampu suluh dan objek adalah sama atau tidak berubah, iaitu pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah bergerak balas kekal sama, iaitu saiz bayang-bayang yang terhasil. Apakah yang akan terjadi sekiranya objek dijauhkan daripada skrin? Pemahaman yang betul ialah, ya, saiz bayang-bayang akan bertambah atau semakin besar. Ini adalah kerana objek dekat dengan lampu sulung, maka objek menerima banyak cahaya, maka bayang-bayang menjadi besar. Hubungan atau hipotesis yang betul ialah semakin bertambah jarak di antara objek dan skrin, semakin bertambah saiz bayang-bayang. Begitu juga dengan sebaliknya. Apakah akan berlaku sekiranya jarak di antara objek dengan skrin dikurangkan? Objek mendekati skrin, maka bayang-bayang menjadi semakin kecil kerana objek jauh daripada lampu suluh dan sedikit cahaya yang diterima oleh objek. Diharapkan boleh memahami berkenaan dengan faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang. Seterusnya, kita pergi kepada apakah pula faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Bentuk bayang-bayang boleh berubah-ubah. Apakah yang menyebabkan ia berubah-ubah? Ada dua faktor. Yang pertama ialah orientasi objek, iaitu objek-objek diubah kedudukannya. Sebagai contoh, pada gambar ini, objek pada gambar ini diubah kedudukannya atau orientasinya, menyebabkan bayang-bayang pun akan tidak sama. Seterusnya, faktor yang kedua ialah kedudukan sumber cahaya. Kedudukan sumber cahaya juga mempengaruhi bentuk objek yang terhasil. Sebagai contoh, dalam gambar ini, satu cahaya pada arah ini akan menghasilkan bentuk bayang-bayang seperti ini, manakala apabila cahaya pada arah ini akan menghasilkan bentuk bayang-bayang yang lain pula seperti ini. Ini adalah kerana faktor kedudukan sumber cahaya diubah. Jika kedudukan sumber cahaya berubah, maka bentuk bayang-bayang juga berubah. Baiklah murid-murid, itu adalah sifat-sifat cahaya yang kita belajar untuk kali ini. Diharapkan murid-murid telah memahami apa sifat cahaya tersebut. Seterusnya, kita laksanakan tugasan 1. Murid-murid, jawab soalan dalam tugasan 1 ini untuk meningkatkan kefahaman murid-murid. Kemudian, kita teruskan dengan tugasan kedua. Semoga murid-murid dapat menjawab dengan baik. Selamat belajar murid-murid. Semoga mendapat manfaat daripada kelas kita pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.